بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Salam satu Malaysia. Yang saya hormati, yang berhormat Tuan Guru Haji Abdul Hadi, Presiden PAS, yang saya hormati Fadilah Syekh Profesor Dr. Abbas Shuman, Imam Syekh Al-Azhar, yang berhormat Menteri-Menteri, Badan Menteri yang amat berhormat Besar Kelantan, yang berbahagia Profesor Madya Dr. Fakhruddin, Presiden Rabitah Antarabangsa Alumni Al-Azhar Malaysia, tuan-tuan yang pertama, duta-duta besar dari negara-negara Islam yang saya hormati, saya bersama mufti-mufti, ketua-ketua hakim syar'i, tetamu-tetamu berhormat luar negara, tuan-tuan dan puan-puan para peserta yang dirahmati Allah sekalian. Sebelum saya memulakan ucapan, saya dengan rasa bercita menyampaikan ucapan takziah kepada Yang Berhormat Tuan Guru Haji Hadi di atas kehilangan kekayaan sulung Allahyarham Zainab Awam yang telah kembali ke rahmatullah pada malam semalam. Walaupun dalam keadaan kesedihan, tetapi Tuan Guru tetap dengan komitmennya untuk sama-sama dengan kita dalam majlis. Mari kita sama bacakan Al-Fatihah kepada Allahyarham. Al-Fatihah. Alhamdulillah, setinggi-tinggi rasa syukur kita panjatkan terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dialah Allah satu-satunya Tuhan yang Maha Mencipta seluruh kerajaan langit dan bumi di dalam genggamannya. Sesungguhnya hanya saja dengan izin Allah kita dapat bersama-sama di dalam majlis yang penuh rahmat lagi bersejarah. Ucapan aman buat semua hadirin sekalian. Kepada tetamu luar negara saya ucapkan ahlan wa sahlan ke negara Malaysia, bumi yang berkualitas. Saya merasakan saya bertuah dan dapat bersama-sama dengan para tetamu berhormat yang pada saya hadir di sini kerana menunjukkan komitmen yang tinggi ke arah perpaduan umat. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, sesungguhnya Islam menganjurkan kepada kita betapa pentingnya perpaduan dan kesatuan umat, dan sebaliknya betapa bahayanya, mudaratnya apabila kita umat Islam terjebak dalam kancah perpecahan dan perbalahan. Petunjuk Al-Quran dengan begitu jelas menggariskan prinsip perpaduan ini, sehingga orang biasa seperti saya memahaminya dengan jelas lagi mudah. Seperti mana ayat 103 surah Ali Imran yang disebutkan oleh Tuan Guru dan juga oleh Profesor Dr. Abbas tadi,
Berpegang teguhlah kamu semua dengan tali Allah, dan janganlah kamu semua berpecah belah. Cuba kita kupas, kita renung ayat ini. Pertamanya, apakah pengertian ayat ini? Ayat ini bermula dengan perintah. Maknanya ini bukan pilihan. Ini bukan option dalam bahasa Inggeris. Dalam bahasa Perancis saya tak tahu. Ini bukan pilihan, ini wajib. Mana bila Allah perintah, maka hukumnya wajib untuk kita untuk menjurus kepada yang kedua dalam kupasan ayat ini, berpegang kepada apa? Bukan berpegang pada tali lain, tali manusia ataupun tali-tali biasa, tetapi tali Allah. Maknanya itu berpegang pada tali Allah. Yang ketiga, ditegaskan janganlah kamu semua berpecah belah. Maknanya mendalam kita daripada berpecah belah. Maka saya ingin menyatakan bahawa saya yang mewakili kabilah saya dan Tuan Guru yang mewakili kabilahnya, marilah kita berpegang pada pengertian ayat ini. Jangan sudah sebut tadi, kita pula macam negara Islam yang lain. Profesor Dr. Abbas, insyaAllah Malaysia tidak akan terjebak seperti negara-negara yang disebutkan dalam ucapan. Semua umat Islam begitu mewajibkan berpaduan serta sikap saling bertolong-menolong atau ta'awun sesama umat Islam. Dalam masa yang sama, Islam juga meraihkan pandangan serta pendapat yang berbagai. Apatah lagi jika ia berkait dengan urusan dunia. Sudah tentu tentang perempuan sekalian, kita meyakini betapa perpaduan itu adalah sangat penting untuk umat Islam. Namun begitu, persoalan yang kritikal ialah bagaimana untuk membina perpaduan itu. Saya melihat perkara pertama yang perlu kita lakukan ialah kita perlu menyedari bahawa kemajmukan itu wujud. Agar kita secara fitrah belajar kepentingan bersaling melengkapi di antara kita. Ini berdasarkan pedoman yang disebutkan oleh ayat suci Al-Quran, yakni ayat ke-13 surah Al-Hujurat. Sebelum itu ayat ke-11 surah yang sama telah meletakkan satu tata cara bermasyarakat dan adab bersosial yang mulia. Apa yang saya faham ini mengisyaratkan bahawa prasyarat kepada perpaduan itu ialah budaya hidup bermasyarakat yang positif serta berasaskan akhlak yang terpuji. Seterusnya, perpaduan itu semestinya amat menuntut tindakan. Tindakan bagaimana? Tindakan yang berhikmah dan tindakan yang berpandangan jauh. Apa yang saya maksudkan di sini ialah kita perlu mempunyai basirah ataupun pandangan yang dalam. Apakah
agenda dan natijah akhir yang akan terzahir apabila perpaduan itu terhasil. Dan apabila mudaratnya apabila perpaduan itu runtuh dan hancur. Kebijaksanaan inilah yang terselah daripada sirah baginda Rasulullah SAW. Kita semua tahu kisah ini. Ketika baginda berumur 35 tahun, banjir kilat yang melanda Mekah telah menyebabkan sebahagian binaan Kaabah runtuh. Setelah selesai perbaikannya, timbul pertelingkahan dalam kalangan ketua kabilah di Makkah. Siapakah yang layak untuk meletakkan Hajarul Aswad? Akhirnya Rasulullah yang telah terlantik untuk menyelesaikan masalah. Dan apakah yang dilakukan oleh Rasulullah? Dalam keadaan di mana berbagai ketua kabilah sudah tentu kalau tidak dicari satu pendekatan yang boleh diterima, akan timbul perbalahan yang akhirnya boleh membawa kepada kebunuhan. Rasulullah dengan penuh hikmah dan kebijaksanaan telah menetapkan bahawa Hajarul Aswad itu diletakkan atas kain putih, dan setiap bucu kain putih itu dipegang oleh setiap ketua kabinet, sama-sama mengangkat. Akhirnya bila sampai pada tempatnya, Rasulullah yang melakukan kerja penyudahannya, meletakkan Hajarul Aswad pada tempat yang sepatutnya. Inilah penyatuan dan inilah kesatuan dalam Islam yang penuh dengan kebijaksanaan. Tuan-tuan dan sekalian, Malaysia sebagai sebuah negara majmuk amat memahami betapa besar cabaran untuk mengharmonikan kepelbagaian itu dengan landasan wasatiyah yang telah dianjurkan oleh Al-Quran. Bagi Malaysia, kepelbagaian dan kemajmukan rakyat itu adalah satu kekuatan yang boleh digarap demi membangunkan serta memajukan negara ini. Sungguh pun begitu, kita juga amat menyedari realiti cabaran yang ada pada hari ini. Segalanya perlu dihadapi dengan penuh hikmah dan bijaksana. Apatah lagi apabila cabaran ini ialah cabaran yang akarnya ialah berkait dengan pemikiran dan kefahaman yang dinisbahkan kepada agama Islam itu sendiri. Mutakhir ini terdapat cabaran berbentuk kecenderungan untuk mentafsirkan agama bukan sahaja secara rigid dan ketat, tetapi secara keterlaluan, sehingga apa yang dimaksudkan oleh Profesor Dr. Abbas tadi tidak masuk akal, seperti menghalalkan darah sesama umat Islam. Ini kita lihat bagaimana munculnya golongan yang menyalahgunakan konsep jihad yang menegakkan khilafah Islam secara yang menyalahi aturan syariat, seperti mana didukung oleh kumpulan IS yang sanggup membunuh umat Islam yang tidak sehaluan dengan mereka. Dari sudut yang lain, kita lihat juga bagaimana kecenderungan untuk mentafsirkan agama secara terlalu liberal dan longgar, walaupun dia bercanggah dengan pandangan majoriti ulama. Pemikiran liberal ini telah membebaskan diri daripada pedoman ilmiah yang telah dibina oleh para ulama muktabar daripada Al-Quran dan Sunnah.
sesungguhnya membuka ruang kepada berluasnya tafsiran agama secara bebas kononnya untuk menjunjung akal dan logik manusia semata-mata. Saya setuju dengan pandangan Tok Guru tadi. Kita tak perlu pakar-pakar dari barat, timur untuk mengajar, tapi kita panggil pada Al-Quran dan Sunnah. Inilah jalan untuk kita umat Islam. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, saya juga ingin mengatakan bahawa komitmen Malaysia dari segi kepentingan umat amat jelas, sama ada di dalam maupun di luar. Saya nak sebut di sini antaranya bila umat Islam seagama kita di bumi Palestin menerima tekanan yang amat dahsyat. Saya telah bangun di bangsa-bangsa bersatu. Dalam ucapan saya kata bahawa kita tetap dengan tegasnya untuk terus memperjuang dan membela nasib rakyat Palestin yang sehat. Malah saya gunakan istilah the dehumanization of the Palestinian people. Ini kita tidak boleh terima. Dan kita sebagai rakyat Malaysia bukan saja kita sebutkan, tapi kita mampu untuk mengulur tangan, membantu umat Islam yang dalam kesusahan. Seperti mana disebut oleh Profesor Dr. Abbas tadi, bantu 80,000 orang Islam Rohingya berada di Malaysia, selamat di bumi Malaysia. Dan baru-baru ini 3,000 penggunaan rakyat orang Syria tidak akan terima untuk mereka berada di bumi Malaysia. Saya kebetulan bertemu dengan 3 keluarga batch pertama. Saya menarik hati saya bila saya tanya seorang itu, kenapa dia tengah belajar di universiti, kenapa dia tidak ada pasport antarabangsa? Tuan-tuan tahu apa dia jawab pada saya? Dia kata, kalau saya pergi buat pasport, saya akan dipaksa masuk dalam tentera dan saya akan terpaksa membunuh umat Islam yang lain. Saya tak sanggup melakukan terorisme. Inilah orang seperti inilah yang dapat diselamatkan oleh Malaysia. Alhamdulillah, saya rasa bahawa walaupun dengan tak ramai, tetapi inilah contoh bagaimana atas semangat persatuan ummah, persatuan ummah untuk membantu umat Islam yang susah, yang tiba musibah, kita sebagai sebuah negara Islam wajib membantu umat Islam yang lain. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, saya juga ingin mengatakan bahawa salah satu daripada projek yang amat dekat di hati saya ialah Indeks Syariah Malaysia. Ini model perintis yang pertama seumpamanya oleh sebuah kerajaan Islam di dunia. Kita perintis Malaysia. Adalah harapan saya akan model ini dapat membantu kita semua, negara-negara Islam lain yang memiliki hasrat untuk kita jadikan model ini sebagai panduan kepada kita, supaya ukuran kita, komitmen kita untuk membangunkan Islam, memartabatkan Islam berdasarkan pada prinsip-prinsip maqasid syariah tidak dijadikan politik, tidak dijadikan political rhetoric, tetapi diukur secara saintifik, secara objektif. Dan inilah hasil pilot project ini. Saya sangat menanti-nantikan pelancarannya, insya-Allah pada awal tahun hadapan. Saya harap projek ini dapat membantu kita semua dalam kita menjurus ke arah bagaimana Islam itu dapat kita martabatkan. Kalau ada lagi kekurangan, kalau ada lagi kerombongannya, insya-Allah sama-sama kita perbaikinya. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, jika pada awal tahun 1980
Malaysia menawarkan khidmat perbankan Islam, maka sejak awal abad ke-21 Malaysia telah menjadi hub kewangan Islam sedunia yang paling terkemuka. Malaysia mendahului dalam konsep perbankan Islam ini. Ini satu kejayaan yang boleh kita banggakan. Dan saya berharap melalui indeks syariah Malaysia ini banyak lagi perkara-perkara yang selama ini mungkin kita anggap tidak Islamik mungkin, ataupun kurang konten Islamiknya sebab tidak ada label Islamik. Tetapi melalui indeks syariah Islam, insyaAllah akan muncullah indeks ataupun ukuran kejayaan kita membangunkan Islam di bumi yang berkuasa. Saya difahamkan indeks laporan penuh indeks syariah Malaysia ini, insyaAllah harap-harap bulan Mac tahun depan boleh kita umumkan. Tentang perempuan sekalian, Islam tidak memisahkan antara kehidupan dunia dengan kehidupan akhirat. Hasanah atau kebaikan dunia itu berkait rapat dengan hasanah di akhirat. Sememangnya siasat ada satu bidang yang juga tertakluk dengan garis-garis pedoman yang diajarkan oleh Al-Quran dan Sunnah. Siasat yang dianjurkan oleh Islam adalah siasat yang syumuh dan mempunyai ciri-ciri keumatan ataupun ummati. Kesatuan umat yang dijiwai oleh masyarakat Islam menjangkau pertimbangan bangsa, keturunan, kewarganegaraan, status, sosial, ganjaran, politik, organisasi, dan perbezaan sesama umat. Masih begitu banyak perkara yang boleh kita utamakan melandaskan agenda perpaduan umat, dan itulah yang saya maksudkan semasa ucapan saya di PWTC tempoh hari berkenaan menghulurkan silaturahim dan ikatan ukhuwah menuju kesempurnaan membina sebuah Malaysia di atas syiar dan syariah. Saya masih teringat pada tahun 2010 bagaimana kerajaan Malaysia pernah membantu Tuan Guru Haji Hadi dalam melaksanakan amanah yang diberikan oleh Kesatuan Ulama Sedunia untuk cuba mendamaikan pihak bersengketa di Yaman. Inilah satu contoh praktikal bagaimana perpaduan yang merentasi ideologi boleh dilakukan apabila mempunyai kesatuan dalam kecil. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, banyak lagi tindakan saling tolong-menolong ataupun ta'awun ini boleh dilakukan. Isu antara bangsa seperti isu Syria, Rohingya ataupun Masjidil Aqsa merupakan isu sejagat yang boleh disepakati bersama. Malahan apa saja demi kemaslahatan umat adalah layak untuk menjadi faktor pengikat kepada kerjasama ataupun ta'awun yang lebih besar agenda. Pelaksanaan pentakdiran persendikan maqasid syariah contohnya sewajarnya dijadikan faktor penyatu untuk umat Islam di negara ini merapatkan saf mereka serta saling mengukuhkan. Apa saja pandangan, nasihat serta bantuan adalah amat dianjurkan demi meninggikan syiar dan syariat Allah di bumi Malaysia. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, memandangkan bahawa Alumni Al-Azhar Malaysia dianggoti oleh mereka yang mantap dalam bekalan dakwah Islam, maka saya ingin mengesyorkan atas hasrat kita dan tema kita berkumpul ini 5 tindakan susulan yang boleh dilakukan oleh Satuan Alumni Al-Azhar. Yang pertama, tuan-tuan boleh memberi penerangan dan pengajaran kepada umat Islam bahawa berusaha ke arah perpaduan adalah satu kewajipan yang dituntut di sisi Islam dan bukan pilihan pribadi yang boleh dibicara mengikut selera hati. Yang kedua, tuan-tuan boleh memastikan bahawa umat Islam memahami kepentingnya perpaduan sehingga ke tahap pencernaan sifat-sifat perpaduan
dalam pemikiran setiap urusan hidup mereka. Yang ketiga, tuan-tuan boleh menganjurkan program-program bersifat penglibatan secara langsung dengan tema perpaduan agar aspirasi ke arah menjadi respon fitrah mereka dan bukan sekadar bermusim atau berorientasi isu sementara. Keempat, melahirkan lebih banyak lagi kader-kader yang akan meneruskan agenda perpaduan supaya generasi muda turut menjadi ejen-ejen perpaduan pada usia seawal mungkin dalam jiwa dan minda mereka, supaya mereka benar-benar boleh jadi tercetus kepada usaha ke arah perpaduan umat. Kelima, menjadikan agenda perpaduan sebagai agenda umat di perangkat negara ataupun umat dunia global, agar suasana persekitaran itu sendiri menjadi faktor pendesak ke arah perpaduan umat. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, saya mengharapkan agar alumni Azhar khususnya dan seluruh umat Islam dapat meneruskan usaha-usaha proaktif bagi merealisasikan perpaduan umat, berorientasi ideologi politik dan aliran kefahaman, berteraskan panduan yang telah ditunjukkan oleh Al-Azhar Al-Sharif selaku sebuah institusi tarbiyah Islamiyah yang tersyukur dan amat berjasa ini. Moga segala-gala saranan dalam majlis kita sejak bermulanya bukan saja kita ambil perhatian iktibar, tetapi kita jadikan sebagai azimat dalam hati kita, bekalan untuk kita menjamin umat Islam di Malaysia ini khususnya akan menjadi sinar harapan kepada dunia Islam, insyaAllah. Saya yakin dan percaya semangat ini mudah-mudahan bermulanya titik-titik yang amat bermakna dalam sejarah perjuangan kita yang mulia ini. Dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim, saya dengan sukacita yang meresmikan Mufakat Serantau Alumni Al-Azhar Malaysia tahun 2015. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tidak boleh dan bersama-sama roman untuk bersama-sama yang umat yang menciri menggunakan kehidupan. Terima kasih.